Hai, Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid? Selamat Hari Raya. Okey, harap kamu semua dah sedia untuk kelas kita hari ini. Okey, kita PDPR lagi. Okey, 2 minggu. Lepas tu cuti sekolah. Cuti seronok semua, cuti banyak. Okey, cuti-cuti juga. Okey, hari ini kita selesaikan. Hari tu kita dah bincang unit 5, pemeliharaan dan pemuliharaan. Kita dah bincang di sekolah. Cuma kita belum sempat buat latihan, dan saya dah minta kamu buat latihan. Ada yang dah buat, tahniah. Ada yang belum, saya dah minta buat tadi. Kita akan bincang muka surat 57 dan 58. Okey, keluarkan buku. Semua dah ready ke? Okey. Alright. Kita tengok soalan practice UPSR. Okey. Mari kita bincang. Okey. Macam biasa, kalau ada highlight, keluarkan highlight. Kalau tak ada, boleh gunakan pembaris. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan spesies terancam? Okey. Highlightkan spesies yang terancam. Okey. Yang ada highlight, boleh highlight kan. Okey, yang tak ada highlight, gariskan sahaja. Jadi kita tengok pilihan jawapan. Spesies yang tidak wujud lagi di bumi. Kalau tidak wujud, apa maksud dia? Kalau tidak wujud, yang tidak wujud tu dia pupus. Dia pupus. Okey, jadi nombor 1 ni salah lah. Nombor 1 ni salah. Kalau A ni salah, kita potong terus. Kita tak nak tengok, kita potong terus. Okey, spesies yang mempunyai bilangan yang banyak. Kalau dia ada bilangan banyak, dia tak adalah terancam. Ini apa? Tidak terancam. Dia tidak terancam. Ini pun kita potong juga. Tak payah tengok dah. Kita singkirkan terus. Okey. Spesies yang terancam. Kat atas ni kita tulis kan untuk mudah kamu. Apa maksud spesies yang terancam? Okey. Bilangan sedikit. Atau kita boleh katakan hampir pupus. Spesies yang makan haiwan dan tumbuhan. Yang makan haiwan dan tumbuhan ni apa nama dia? Ini apa? Omnivore. Ni tajuk lain ni. Okey, ni pun kita boleh potong juga. Okey, tinggallah jawapan dia. Kita tengok dulu. Spesies yang menghadapi ancaman kepupusan. Jadi betul lah, bilangan yang sedikit akan mengalami ancaman kepupusan. Jawapan dia D. Betul tak jawapan kamu tadi? Kamu dah buat? Kalau betul, tahniah. Kalau salah, macam biasa, jangan lupa buat pembetulan. Okey, soalan yang seterusnya. Rajah 1 menunjukkan 2 jenis haiwan yang telah pupus. Ada gambar. Okey, kalau ada gambar, tulislah. Okey, gambar yang pertama. Okey, apa nama dia? Okey, apa nama dia? Ni burung dodo. Okey. Rujuk buku teks kamu. Boleh rujuk buku teks kamu. Sekejap. Okey. Yang ini nama dia apa? Mamut. Okey, mamut. Okey. Dalam buku teks sekejap, saya cari buku teks. Dalam buku teks ada dekat muka surat 79. Dalam muka surat 79 ada. Okey, nanti kamu buka buku teks kamu, tengok muka surat 79. Ada gambar mamut ni. Okey, antara haiwan berikut yang manakah boleh dikelaskan bersama dengan 2 jenis haiwan di atas? Okey. Ini haiwan yang telah pupus. Jadi kita highlightkan telah pupus. Highlightkan telah pupus. Haiwan ni dah pupus. Jadi kamu tengok kat bawah ni, yang mana yang telah pupus? Buaya ada tak lagi buaya? Ada. Jadi buaya ni masih ada. Jadi buaya ni belum pupus lagi. Potong. Potong buaya. Harimau.
Harimau pun masih ada. Okey. Kita tengok lagi. Serigala Tasmania. Ni jawapan dia je. Okey, sabar dulu tengok jawapan D. Kuda belang. Kuda belang pun masih ada. Jadi confirm lah. Okey, jawapan dia serigala Tasmania. Okey, nombor 2 jawapan dia C. Okey. Yang salah buat pembetulan. Okey, nombor 3. Okey, jadual 1 menunjukkan tujuan memburu 2 jenis haiwan, P dan Q. Okey, tengok haiwan P untuk mendapatkan sumbunya. Apa yang haiwan apa yang ada sumbu? Haiwan apa yang ada sumbu? Jangan tengok jawab soalan di bawah, jawapan di bawah ni. Kita selesaikan soalan dahulu. Kita selesaikan soalan dulu. Tentu dah badak. Kan badak sumbu lah. Badak sumbu lah, ada sumbu. Kalau gajah ada gading. Yang nak dapatkan kulit, apa yang orang guna untuk dapatkan kulit? Yang orang cari untuk dapatkan kulit. Harimau, buaya, kan? Ini contoh-contoh haiwan yang diburu untuk mendapatkan kulitnya. Polar bear, beruang kutub, kan? Okey, beruang kutub. Ini adalah contoh-contoh haiwan yang orang buru untuk dapatkan kulit. Ada banyak lagi lah. Jadi kita tengok, baru kita tengok pilihan yang ada. Jadi dekat sini A, badak, Q, harimau. Tengok yang B, C dan D. Hanya badak sahaja yang ada sumbu. Jawapan dia A. Kan senang. Alright. Soalan seterusnya. Okey, sekejap ya. Saya adjust sikit. Okey. Rajah 2 menunjukkan keadaan suatu kawasan hutan selepas aktiviti pembalakan. Okey. Apa jadi pada gambar ni? Ada gambar, kita kena tulis. Kemusnahan hutan. Okey, kemusnahan hutan. Okey. Jadi antara berikut yang manakah yang dapat mengelakkan keadaan di atas? Okey, untuk selesaikan masalah ni. Kita tengok P, menanam semula pokok. Okey, betul. Kan? Kita dah tebang, kita kena tanam balik lah. Okey, P ni macam betul lah. Cari tanda dulu. P ni betul. Q, membuka projek perumahan. Pergi buat lagi banyak rumah. Buat lagi banyak rumah. Tak boleh lah, kan? Jadi Q ni salah ni. Okey. R, membuka kawasan pembalakan baru. Dah lah. Yang ini pun ditebang, nak tebang lagi. Tak boleh lah. Dan S, mengawal aktiviti pembalakan. Okey, so jawapan dia P dan S. Okey. Antara aktiviti yang berikut, yang manakah tidak menyebabkan haiwan diancam kepupusan? Okey, tengok pemburuan haram. Mana boleh kalau kita tiap hari kita pergi buru haiwan tu akan diancam kepupusan. Ni salah, potong siap-siap. Pembalakan pun sama juga, potong. Ni salah ni. Okey. Penanaman semula pokok. Okey, kalau kita tanam pokok, haiwan akan ada tempat tinggal. Pembangunan melampau, buat bangunan banyak-banyak, tebang pokok, teroka hutan, jadi tak boleh. Jawapan nombor 5 ialah C. Okey, nombor 6. Antara tumbuhan berikut yang manakah menghadapi ancaman kepupusan? Okey. Jawapannya apa? Pokok kebun banyak, semalu banyak kat padang. Pokok kaktus pun masih banyak. Ini tadi, pokok periuk kera. Diancam kepupusan. Jadi, musim-musim raya ni, janganlah pula pergi makan lemang periuk kera. Tak boleh ya. Okey. Nombor 7. Antara berikut, yang manakah dapat mengelakkan spesies yang terancam daripada mengalami kepupusan? Okey. Untuk highlightkan ni, dia nak elakkan. Kata kunci dia elakkan. Elakkan kepupusan. Okey, elakkan kepupusan. Macam mana nak elakkan kepupusan?
tambah projek pertanian. Kalau kita nak tanam sayur, kita kena tebang pokok. Nak kena hutan. Okey, ini salah. Okey, membuka pusat pemeliharaan. Okey, untuk haiwan-haiwan kan. Okey, ataupun untuk pokok-pokok, spesies yang terancam. Okey, mengamalkan pembalakan terpilih. Maksudnya kita ada hutan simpan, ada hutan yang boleh guna untuk pembalakan. Kita tak boleh kata pembalakan tu tak boleh buat. Kalau tak boleh buat pembalakan, kita tak ambil pokok, macam mana nak buat rumah, nak buat meja, nak buat kerusi. Okey, pokok tu penting untuk kita buat pembangunan, tapi kita kena rancang. Ada hutan yang kita boleh tebang, ada hutan yang kita kena simpan. Kita tak boleh tebang sesuka hati. Yang dah tebang tadi, kita kena buat apa? Kita kena tanam semula. Okey, jawapan yang paling sesuai Q dan R. Okey. Menggalakkan orang ramai mengunjungi zoo, dia pergi zoo je tak akan membantu haiwan tadi untuk pulih. Okey. Jadi S ni tak sesuai. Jawapan yang paling sesuai ialah Q dan R. Okey, yang ni nanti kita akan bincang untuk kelas yang seterusnya. Okey, hari ni sampai situ sahaja dulu, 57 dan 58. Kalau kamu tak sempat ni, boleh kamu ulang balik video ni. Okey, sampai sini sahaja. Sekian, terima kasih. Bye, selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin.